Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sambung lagi untuk kursus perisian bibliografi kita, Mendeley, untuk topik yang ketiga iaitu mengurus Mendeley Library. Okey, di sini ada beberapa topik yang akan kita lihat bersama iaitu collection, fungsi collection, fungsi groups, cara untuk semak duplikasi rujukan dan juga penggunaan tag dan juga filter. Okey, so yang pertama adalah bawah fungsi collection di mana ianya digunakan untuk menghasilkan label dan juga sub-label bagi memudahkan susunan dokumen dan pelabelan rujukan dalam Mendeley Library. Okey, ataupun senang juga kalau kita namakan dia sebagai kita create folder folder dan subfolder, begitulah konsepnya, dia create label dan juga sub-label. Okey, dengan memasukkan rujukan ke dalam collection tu nanti ianya tidak mengubah lokasi asal rujukan iaitu dalam all references dan ianya hanya berfungsi sebagai label sahaja. Maksudnya nanti bila kita tarik dokumen kita tu yang daripada dalam Mendeley Library dekat all references tu, dia tidak berpindah secara fizikal lah. Maksudnya dia hanya createkan label dan dia hanya mirrorkan sahaja data berkenaan lah. Okey. Mana-mana rujukan yang dimasukkan ke dalam collection dan kemudian dibuang, ianya masih kekal dalam all references. Maksudnya semua dokumen kita masukkan dalam label dan juga sub-label yang kita buat nanti, kalau kita delete, ianya akan masih kekal dalam all references. Maksudnya kalau kita delete folder thesis ni ataupun label thesis ni, artikel itu masih lagi akan berada dalam all references. Dia tidak akan terbuang lah. Okay. So kita pergi kepada cara nak buat dia terus. Okey, pada Mendeley Reference Manager kita pergi pada collection, fungsi collection dan kita masukkan label yang kita nak tulis lah dan kita enter. Okey, saya terus buatlah. Kita buka Mendeley Reference Manager. Okey, saya memang prefer guna yang desktop punya. So ini yang desktop punya. Kita pergi pada collection dan kita masukkan apa label yang kita nak labelkan lah. Katakanlah saya masukkan thesis. Okey, kemudian saya enter. Okey, so kat sini kita dah ada satu label. Kalau nak tambah label baru, tulislah kat bawah ni. Label ni terpulang lah kalau tuan-puan nak letak based on nama pensyarah ke, based on project ke, based on topik, subjek, program, itu terpulang tetapi contoh di sini saya letak thesis lah. Okey, thesis. Dan katakanlah dalam setiap thesis tu kita ada pelbagai topik. Kalau kita nak buat sub-label dalam thesis tu pun juga boleh. Okey, kita pergi pada titik 3 di sini. Kemudian kita ambil new collection. Okey, di situ kita boleh tulislah bab 1 pengenalan. Okey, enter sahaja. Bab 2 kajian literatur. Bab 3 penemuan. Contoh okay. So katakanlah saya ada 3. So sekarang ni kita dah ada 1 label dan 3 sub-label. So ini boleh hidden lah. Kalau nak hidden, boleh tunjuk kalau nak tunjuk. Okay, so sekarang ni kita dah berjaya hasilkan 1 label dan 3 sub-label. Okay. Okay, kita lihat kepada nota. Okay, so sekarang ni macam mana kita nak masukkan rujukan ke dalam label yang kita dah hasilkan tadi. Yang pertama, kita boleh guna cara drag dan drop lah. Okey, kita klik all references, kita pilih artikel yang kita nak masukkan dalam label, kita drag dan kita drop. Okey, itu cara yang pertama. Kita buat dulu cara yang pertama. Kita pergi all references. So, tadi kita dapat lihatlah artikel-artikel yang ada. Okey, kita drag dan drop sahaja. So, kita letak, pilih artikel, kita drag, nak letak dalam pengenalan. Saya drop. Tengok dekat pengenalan dah ada lah. Okey, so kita try lagi. Katakanlah saya nak letak dalam bab 2. Mungkin ada kat sini. Artikel ini ada sentuh berkenaan dengan topik yang berkaitan dengan kajian literatur saya. So, saya boleh tarik dia tak kat situ lah. Ini finding saya. So, kat sini setiap bab ataupun setiap sub-label tu, kita dah ada lah 1. Okay. Dan kalau kita klik pada main label dia, dia dah ada 3.
Okey, tetapi apa yang kita tarik tadi dia tidak menghilangkan artikel ini daripada all references. Setiap artikel ini masih lagi kekal ada dalam all references. Okey, itu cara yang pertama. So kita lihat cara yang kedua. Okey, yang kedua adalah menggunakan fungsi organize. Okey, menggunakan fungsi organize. Yang ni selalunya kita bila kita nak masukkan lebih daripada satu lah. Kita pilih dokumen, klik dokumen yang dipilih, kita akan nampak secara automatik fungsi organize di bawah ni. So, jom kita buat sama-sama. Katakanlah saya nak masukkan 1, 2, 3, 4. 3, 4 saya nak masukkan ke dalam salah satu daripada sub-label ni. So, kat sini bila kita tick secara automatik, tuan-puan akan nampak ada fungsi organize di sini. Organize, so kita klik sahaja, kita boleh add to collection. So, dia akan tanyalah nak masuk dalam sub-label mana. So, kita just tick, katakanlah saya nak masuk dalam kajian literatur. Dan kita add. Boleh kita tengok kat sini, 4 ni dah masuk kat dalam kajian literatur kita lah. Okey. Kajian literatur dah ada. Okey, so kalau nak masukkan lain lagi boleh. Kita klik sahaja 1, 2, 3, 4, 5. Organize, add to collection, penemuan. Add. So dah ada banyak dalam penemuan lah. Okey, so itu cara yang kedua menggunakan fungsi organize. Okey, seterusnya rujukan telah menjadi masukkan. Okey. Itu sahaja untuk fungsi collection. Mungkin saya boleh tambah di sini cara untuk kita keluarkan daripada collection. Kalau kata tuan-puan nak keluarkan, ada yang bila lihat semula ada artikel yang dalam ni kita rasa macam kurang sesuai. Katakanlah kalau nak keluarkan, tuan-puan boleh tick sahaja dia. Pergi pada organize, remove from collection. So dia akan keluarlah daripada collection tapi dia akan kekal. Okey? Kekal dalam our references. Dia masih ada lah. Okey, so itu sahaja untuk collection. Seterusnya kita nak pergi pada groups. Groups ini juga sebenarnya adalah menghasilkan label. Cuma beza dia label yang kita hasilkan ini kita boleh kongsikan kepada ahli kumpulan. Maksimum 25 orang ahli lah. Okey, maksudnya nanti label yang kita create ni kita masukkan artikel ataupun dokumen dalam tu, ahli kumpulan kita juga boleh mengakses dokumen yang sama. Jadi untuk sharing, bila kita dah masuk dia juga boleh akses lah sebabnya groups ni akan muncul juga pada Mendeley ahli kumpulan kita lah. Jadi di sini dengan syarat ahli kumpulan itu juga mempunyai akaun Mendeley. Kalau dia tak ada akaun Mendeley, dia tak boleh lah nak akses Mendeley kan. Okey. So, cara dia macam mana? First, kita kena create label dan juga sub-label lah. Sama seperti kita create label dan sub-label dalam collection, kita juga kena create dalam groups. Okay, kita buka Mendeley Reference Manager for desktop. Kita pergi pada groups, katakanlah projek kumpulan. Saya tulis kat sini. Okay, kumpulan. Saya type dan saya enter. Take time sikit, dia wujud. Okey, so sekarang ni saya ada satu label. Okey, saya boleh masukkan references dalam label ni sama seperti saya masukkan dalam collection tadi. Okey, kita boleh tick 1, 2, 3. Boleh gunakan fungsi organize, add to group dan kita boleh tick projek kumpulan dan kita boleh add lah. Okey, itu yang pertama. Ataupun kalau tuan-puan nak drag dan drop pun boleh juga. Ambil drag dan drop. Ambil drag dan drop. Okey, tapi suka untuk saya ingatkan untuk ruang penyimpanan untuk group ataupun share space ni kita hanya ada limit 100 MB sahaja. Okey, so kita dah masukkan. Okey, rujukan yang kita boleh yang kita dah masukkan ni berserta dengan file-file dia ni kita boleh kongsikan dengan ahli kumpulan. Macam mana kita nak kongsi? Kita klik je titik 3 pada nama projek tadi. Ada titik 3 ni, more action. Kita klik kat sini. Kita tekan manage group. Okey, dah manage group dah keluar ni. Kita boleh nampak sini ada invite members. So, kita boleh invite
up to 25 members, sehingga 25 members lah. So tekan saja invite. Okey, dia akan minta kita masukkan email rakan kita, tapi dengan syarat rakan kita tu pun dia perlu ada Mendeley juga. So kita masukkanlah. Katakanlah saya masukkan email rakan saya. So saya akan send invitation. Okey, so Mendeley dia akan secara automatik hantarkan email kepada rakan kita tu, memaklumkan bahawa kita ada create satu group project file, dan kalau dia accept jadi email tu, folder ataupun label projek kumpulan ni juga akan turut dipaparkan dalam groups di Mendeley dia. Jadi kalau kita ada ahli member yang lain, kita boleh invite je nanti. Kita masukkan dokumen kat sini, dia dah nampak lah. So dia juga boleh menyumbang benda yang sama. Dia boleh masukkan, kita boleh nampak. Jadi tak adalah kita tercari artikel yang sama, dan lebih mudah lah untuk kita share. Kita dah jumpa satu artikel ni, jom baca bersama-sama. So boleh, masing-masing boleh access lah. Okay, so itu untuk group project lah. Okay, apa lagi kat sini? Groups. Okay. Manage group untuk tambah ahli. Okay, invite members. Okay, betul. Itu sahaja. Okay, nak masukkan drag dan drop ataupun boleh menggunakan fungsi organize seperti mana kita masukkan dalam collection. Okay, so dah dipaparkan lah. Okay, yang ketiga, macam mana nak uruskan Mendeley kita adalah bawah duplikasi rujukan. Okay, kita boleh gunakan fungsi duplicates. Fungsi duplicates ni untuk mengenal pasti duplikasi rujukan dalam Mendeley. Okay, ini adalah fungsi terkini yang diperkenalkan oleh Mendeley. Sebelum ni untuk Mendeley desktop dah ada fungsi tu sebenarnya, tapi bila dia switch kepada Mendeley Reference Manager, fungsi tu belum dapat diadakan, dan baru-baru ni Mendeley baru update feature baru ni, dan terkini kita dah boleh semak duplicates dalam rujukan. Okey, so cara nak semak senang sahaja. Kita klik saja duplicates tu, Mendeley akan terus paparkan duplicates yang dia detect, yang dikesan mengikut nombor DOI yang sama. Okey, jom kita tengok. Kita klik all references. Okey, so kita klik je duplicates kat sini. Duplicates ada kat bawah ni, kita klik sahaja. So dia akan paparkan lah. So kita boleh lihat lah, sebab dia kata kat sini 35 set of duplicates with the same DOI. Same DOI. So kita lihat lah kat sini kalau kata sama, nak buang salah satu, buanglah. Nak buang salah satu, buang sebelum kita sebelum kita gunakan dia sebagai references, kita keluarkanlah dia. Okay, so saya delete lah. Katakanlah saya ada beberapa yang duplicates ada beberapa yang duplicates, saya nak delete, saya delete lah. Okay, ni banyak Yang ni pun kalau kita tengok betul-betul sama kan, buanglah. Okay, check lah betul-betul kalau ada yang sama betul-betul exactly, boleh keluarkan. Okey, segitulah saya tak check lah sehingga semua, tapi tuan-puan boleh check betul-betul. Kalau dah duplicate tu boleh keluarkan. Okey, so bila dah keluarkan tu dia dah update lah duplicate set resolve resolve. Okey. So itu untuk duplikasi rujukan. Okey, seterusnya kita nak pergi kepada fungsi tag dan filter. Okey, dalam Mendeley kita juga boleh buat tagging, dan kita juga boleh buat filter berdasarkan tagging yang kita dah buat lah. Okey, macam mana nak buat? Saya nak tunjuk teruslah kepada Mendeley Reference Manager ni. Kita klik all references. Okey, katakanlah saya nak, dalam artikel ni, saya nak buat tagging ni. Macam mana nak buat tagging? Bila tuan-puan klik ni, dia akan buka information panel. Okey, dalam information panel ni, kita boleh turun ke bawah sedikit. Bawah abstract ni, tuan-puan akan nampak ada tag. So, tag ni kita boleh tambah lah. Tambah kat sini, tekan tambah ni. Apa tag? Katakanlah saya nak masukkan dia sebagai knowledge management model. Okey, 1. Tag ni boleh masukkan lebih daripada 1 Okey. Kalau nak masuk ni bawah,
knowledge management theory. Contohlah. Okay. So, boleh masukkan lebih daripada satu. So, kalau kita ada buat pembacaan dan kita nak tagging certain artikel tu, kita just masukkan je tagging. Nanti kita boleh filter based on tagging yang kita buat lah. Okey, katakanlah saya dah selesai lah buat masukkan tag ni, saya nak tutup lah. Saya nak tutup. Sekarang ni saya nak filter. Kat sini sebelah kanan atas ni kita nampak ada filter. Okey, filter ni saya klik. Klik sini. Okey, kita boleh tag. Kita nampak filter by author dan juga filter by tag. So, kita klik tag ni. Ada filter yang kita dah buat lah. Katakanlah saya nak based on knowledge management model. So, saya klik saja. Dia akan senaraikan artikel-artikel yang saya dah tagging dengan tag yang sama. Okey, so dia dah ada kat sini. So, kita boleh filter juga kat sini. Kalau nak clear filter, clearlah filter. Kat sini ada clear filter. Okey, so dia dah back to normal. Okey, tak ada filter lagi. Okey, so itu adalah untuk tagging and filter. Okey, kita boleh klik filter, klik tab text, pilih tag yang kita perlukan dan kita boleh nampak rujukan yang kita dah filter. Okey, nak clear filter, kembali ke rujukan ataupun senarai or references, clear filter. Okey, so itu sahaja untuk topik kita yang ketiga, mengurus Mendeley Library. Okey, terima kasih.